Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for joining. Okay. Hai Fida Afan. Hai Sofia Fertility. Mud Nubhan. Syrazai. Siapa lagi? Syaza Lina Idris. Thank you for coming. Luqman Hakim, Umi Nadia. Okay, so hari ini kita akan berbincang mengenai endometriosis. Okay, so selalunya orang kata endometriosis ni orang kata macam endo. Isunya endometriosis ni dia mencabar sebenarnya keadaan dia, dan juga tak ada live dekat TikTok ke doktor? Sepatutnya kita nak buat juga live kat TikTok, tapi technical kita masih tak berapa mahir lagi, technician kita pasal TikTok. So kita start dengan Insta dulu. Okay, boleh ya? Alright, so dari segi endo ni dia mencabar dia punya rawatan dan juga especially rawatan susulan dia. So endo ni kalau secara pendeknya adalah keadaan di mana dinding rahim tu, dia punya sel berada di luar rahim tu. Dia berada dekat ovary, dia berada dekat pelvis, dekat tube, ya. So bila sel dinding rahim tu dia period, dia boleh turun daripada rahim tu, dia keluar sebagai period. Tetapi sel-sel endo yang di luar rahim tu, ya, yang dekat ovary, dia period juga tapi dia tak ada tempat nak pergi, so dia jadi cyst, dia terkumpul. Kalau dekat tube tu, dia menyebabkan tube tu bengkak, ya, tube tu boleh tersumbat ataupun tak berfungsi dengan baik. Kalau kat pelvis, kadang-kadang boleh jadi radang. Dia menyebabkan environment tu tak kondusif untuk sperm tu berjumpa dengan telur, bersenyawa, dan juga embrio tu membentuk, ya, dan juga menempel dalam rahim. So isunya endo ni dia respon dengan hormon wanita kita, dengan estrogen. So selagi wanita tu ada period, selagi itulah endo tu boleh aktif. Tapi apa yang menyebabkan dia sekarang ni aktif, dulu tak aktif, yang tu kita tak faham, kita tak tahu lagi exactly why. Adakah sebab pemakanan, adakah sebab gaya hidup ke macam tu. So sukar nak tahu exactly, tetapi itu yang kita nampak so far dalam dunia fertility lah. Okay, so dari segi presentation hari ni, mungkin the first half kita akan cerita-cerita sikit. And then kalau ada soalan apa-apa, you all dah boleh start dah type. And then kita, dah ada dah orang type. So, for Nazriah, okay. Then kita akan answer the question the second half lah. Okay. So, apa yang terjadi ialah endo ni dia boleh berada dekat ovary. Dia juga boleh memberi kesan kepada kualiti telur, ya, bilangan telur tu. So selagi banyak ataupun endo tu lebih merebak, lagi besar, lagi terkesan, kadang-kadang dia hanya melibatkan sebelah je ovary, tetapi boleh juga menyebabkan kedua-dua ovary terkesan. So itu yang menyebabkan ada endometriosis ataupun dia panggil cyst dekat ovary yang ada chocolate cyst, ya. Dia sebenarnya darah bekul lah, darah period dia terkumpul dekat situ. So bila dia dah terkumpul kat situ, dia boleh jadi cyst, makin lama makin besar, dia memberi kesan kepada telur-telur yang ada kat ovary tu, menyebabkan kualiti telur tu berkurangan. Okay? So bila ada cyst, kadang-kadang setengah wanita tu ada rasa sakit. Sakit dia berkait rapat dengan period dia ataupun kitaran haid dia. So bila dia nak period, dia akan sakit yang kuat. Masa period kadang-kadang sakit senggugut yang kuat. Although itu tak mestinya petanda sejauh mana dia punya, orang kata, tahap serius dia ataupun severity dia. Okay? So bila ada cyst, kalau macam sakit, selalunya kalau jumpa doktor akan discuss pasal buat operation. So then that's when diorang akan operate. Usually kalau 4 cm ke atas, ataupun kalau symptoms tu sakit sangat, dia kena operate. So bila operate, setiap kali kita operate, setiap kali tu kita kopek ovary tu. Bila kopek ovary tu, kita keluarkan cyst, keluarkan coklat cyst tu, kan. Kita kopek tu. Masa itulah, setiap kali itulah bilangan telur akan terkesan, telur-telur sihat juga akan terbuang ataupun dan lepas operation tu, di situlah bilangan telur tu akan berkurangan secara mendadak.
So isunya ialah lepas dah operate tu selalunya doktor akan bagi masa untuk cuba mengandung secara natural. Tetapi kadang-kadang masa itulah ramai yang terlepas, instead of 3-6 bulan mencuba tapi tak ada zuriat lagi, tak ada rezeki lagi, ya. Mereka tunggu, mereka tak start rawatan. Kat situ tiba-tiba dan sis tu boleh naik balik. Okay? So bila sis naik balik, terjadi balik sis, terjadi balik sakit, symptoms tu, kat situlah operation yang kali kedua pula terpaksa dibincangkan. So then that's when rawatan tu menyebabkan another operation. So itu yang kalau kita tengok orang ada setengah-setengah tu yang endo dia aktif sampai operate berkali-kali, dan setiap kali operate kita tahu setiap kali itulah bilangan telur dia akan merosot, ya, dan sampai macam dah 3-4 kali operation tu selalunya bilangan telur dia teramat-amat kurang, MH dia kurang. Itulah bila kadang-kadang masa tu baru mereka hantar ataupun nak decide buat IVF. Masa tu bilangan dah kurang, so dah tak banyak benda yang kita boleh lakukan sebab bilangan tu telur tu dah tak ada, ataupun kalau naik pun ada 1-2 telur. And then masa itulah yang kadang-kadang setengahnya terpaksa buat beberapa kali cycle kitaran IVF. Untuk kutip telur, simpan dulu. Bank in embryo tu, accumulate. Lepas tu baru letak embryo tu kembali. Kadang-kadang kita rangsang telur tu tak naik. Kadang-kadang ada satu je, bila cuba dapatkan telur tak dapat, ya. So itu isunya. So kat mana kat mana silapnya, ya, ialah selepas operation. Selepas tu selalunya kita advise couple untuk kembali datang selepas 3 atau 6 bulan mencuba secara natural. Kalau tak, ya, kena start rawatan, dan usually rawatan tu adalah IVF. Okay? Sebab apa? Sebab kita rasa masa dengan IVF kita boleh dapat telur tu, kita boleh ketemukan dia dengan sperma, senyawakan dia dekat makmal. Okay? So environment di dalam makmal mungkin lebih kondusif daripada environment dekat dalam pelvis. Sebab dekat dalam pelvis dia ada macam radang, dia ada macam inflamasi, kan. So sperma nak berjumpa dengan telur susah, nak persenyawaan susah. Sebab itulah kita buat dekat dalam makmal, jadikan embrio, dan kat situ kita buat persenyawaan, dan lepas tu kita masukkan embrio ke dalam rahim. Okay? So bila kita rangsang telur tu, ya, kita bagi hormon untuk naikkan telur, bilangan telur yang ada yang terpilih untuk bulan tu. Isunya kita tak boleh nak rangsang telur yang tak terpilih untuk bulan tu. So dia ada limit, dia ada had dia. So bila bilangan telur tu kurang, tak kisahlah berapa dos hormon yang kita bagi, kalau 3 yang men tu yang terpilih untuk bulan tu, 3 lah yang akan naik. Kalau 5 lah, okay. Kalau 1 lah, okay. Itu limitation dengan IVF, sebab kita tak boleh banyakkan bilangan telur tu. Okay. So itu isunya. Ramai yang kata, doktor, kalau IVF tu memang terus, kalau endo tu dah memang terus IVF ke? Tak semestinya, bergantung kepada setiap pasangan keadaan bilangan telur dia. Sebab tu kalau sebelum kita buat operation tu endo, selalunya kita akan buat AMH juga. Bila buat AMH, kita tengok macam mana keadaan result telur dia. Kalau result telur dia normal, mungkin kita boleh buat operation, kita buang endo dia, kita maksimiskan keadaan pelvis dia supaya dia tak banyak radang dia terkawal. Okay, and then cuba try naturally for 3 to 6 months after operation. Sebab ada juga yang berjaya mengandung secara natural selepas operation kita buang endo tu. Tapi kena ada time limit, dia kena ada had dia. Tak boleh mencuba sampai 2-3 tahun sebab kita khawatir endo tu naik balik. Tapi selepas 3-6 bulan tak ada rezeki, masa tu kita kena start rawatan. Maybe tak semestinya IVF, tengok keadaan masa tu. Kalau tak ada endonya aktif, mungkin kita boleh masih consider macam IUI ke, Clomid ke, although mungkin kebanyakan doktor tak akan go all out. Maksudnya tak adalah sampai 6 cycle Clomid, tak adalah sampai 6 kali IUI. Mungkin sekali 2 tak menjadi dan step up. Okay.
Tapi kalau lah AMH dia dah kurang, contohnya bila kita buat ujian darah AMH dia kurang, maksudnya bilangan telur dia dah kurang, mungkin apa yang kita buat ialah buat IVF dulu, simpan telur-telur tu dan senyawakan telur-telur tu menjadi embrio, simpan dulu beku dan baru consider sama ada nak buat operation dan juga bagi ubat macam Lukrin untuk tidurkan endo sebelum kita masukkan embrio tu kembali ke dalam rahim. Okay, so itu antara taktik sebab kita ada option untuk bekukan embrio tu. Ya, so kita ada masa kita boleh bypass time di mana kita optimizekan keadaan pelvis tu dengan kita bekukan embrio, lepas tu kita bagi Lukrin, kita bagi ubat untuk suppress endometriosis tu. So kita boleh manipulate a little bit. Okay, ramai wanita yang kalau endo, kalau dia dah tahu dia ada endo, contohnya dah pernah buat operation cyst, lepas tu selepas 6 bulan mencuba tak ada rezeki, masa tu kita step up buat rawatan. Selalunya kita tak tunggu, kalau mereka datang awal, insyaAllah dia punya kualiti telur tu masih bagus. So kadar persenyawaan dia, kadar pembahagian embrio dia bagus, dan kat situlah orang kata peluang peratus kejayaan berjaya mengandung tu tinggi. Okey, tapi kalaulah dah ada faktor usia, ada faktor endo, kualiti telur dah terkesan, bilangan telur dah kesan, lewat 30-an baru nak start rawatan, kat situ kita nampak kejayaan peratus kejayaan berjaya mengandung dia kurang. So itu isunya. Okey, ramai juga kadang-kadang bila datang kat klinik IVF, dia dah buat operation banyak kali, and then dia basically terfikir-fikir kenapa tak start buat rawatan fertility lebih awal lagi kan, sebab semua buat clearkan endo, sebab pada masa sama bila kita clearkan endo, kita clearkan juga bilangan telur tu, kita kurang bilangan telur tu berkurangan. Okay, so itu antara yang kita nak advise untuk couple-couple setiap kali kalau nak buang cyst, setiap kali tahu endo dia naik contohnya, okay, bincang dengan doktor pasal IVF, rawatan fertility, kata sebab kadang-kadang keutamaan tu lebih kepada operation sebab nampak ada cyst, nampak ada sakit, ya, tapi bila kita express kita punya keinginan untuk mempunyai start family, ya, kat situ mungkin perlu start rawatan fertility tu lebih awal. Okay, alright, so itu secara teorinya, sebab by the time kalau datang kat klinik AMH tu dah tinggal 1 digit, ya, so then ataupun 0 point something, masa tu kita we go like aduhai, ya. So sebab kita tak boleh banyakkan bilangan telur, kita tak boleh kembalikan telur-telur yang dah terkesan, sebab telur yang ada tu pun mungkin kualiti dia dah berkurangan. Okay, right, so I think soalan pun dah mula naik. Okay, so I think apa yang kita nak buat, kita jawab soalan lah. So kalau ada apa-apa soalan, dah boleh start type. Okay, so kita start soalan tu awal, sebab last time apa terjadi, cakap banyak sangat sampai tak sempat nak jawab sangat soalan. Okay, so soalan pertama, Amni Nadia, doktor macam mana nak hilangkan rasa nausea first trimester? Tak banyak cara, cuma kita tengok dari segi ada tak apa-apa yang menyebabkan rasa nausea tu, rasa loya tu. Contohnya kalau kita teringat susu, kita rasa nak muntah ataupun jangan elakkanlah pergi minum susu ataupun elakkan perkara yang boleh trigger. Dan kita tak tahu nanti kita lalui. Kadang-kadang dulu okey je minum susu, sekarang tiba-tiba lewat-lewat ni tak boleh. Tapi dia adalah salah satu symptoms yang orang kata yang it's a good symptom because it shows that your pregnancy hormone dah naik, that's why you ada rasa symptom rasa nausea. Nazirah Nazri, Assalamualaikum doktor, saya makan ubat tahan period untuk tunai umrah. Alhamdulillah period henti, tak keluar sepanjang umrah. Balik saya stop lepas 3 hari period turun, tapi harinya 3 hari. Normal ke doktor? Boleh juga puan, sebab especially kadang-kadang bila period tu merah dan dah banyak
kita tahan period tu, kadang-kadang lari sikit cycle kita, dan juga cara darah tu turun pun mungkin berkurangan ataupun mungkin berubah. Cuma mohon puan tengok, pantau dulu cycle tu macam mana. Kalau dah habis stop ubat-ubat ni, ada tak cycle yang akan datang, adakah dia kembali seperti asal. Teacher Aini, dok, betul ke kontraseptif pil boleh bantu kecutkan endometrioma? Kontraseptif pil adalah pil perancang yang you makan setiap hari selama 21 hari, and then lepas tu berhenti 7 hari. Dia lebih kepada dia design untuk supaya cycle kita regular, kurangkan rasa sakit senggukut contohnya. Tetapi dia bukanlah design untuk kontrol endometrioma tu, dan dia tak boleh menyebabkan sis tu makin kecil. Okey, kalau endometrioma tu, sebab dia dah ada darah beku dah dekat ovary tu. So apa yang dia boleh buatkan period tu lebih regular, kurang sakit dan juga pendek tempoh pendarahan dia. Tapi untuk endo, sebenarnya ada satu ubat dia panggil Visan. Kalau puan pernah lalui pernah jumpa ubat ni, yang you makan setiap hari, ubat Visan tu. Okey, so dia lebih didesign adalah lebih untuk suppress endometriosis tu. Although kadang-kadang sis tu ada, cuma dia tak besar. Mungkin dia kecil sikit tapi lebih kurang sama saiz dia. Okey. Nura Abdul, saya ada sis lepas operate, dok cakap stage 4, tapi saya period tak sakit. Ya, betul, tak semestinya period tu sakit. Sebab endo ni dia kadang-kadang stage 1 dia sakit masa period tu teramat-amat sangat. Lepas tu kita buat scope, tengoklah sikit je dia punya dot-dot tu, ataupun dia punya macam orang panggil endo tu macam sebuk senapang macam tu, belerang tu. Bila buat laparoskopi sikit je tapi sakit dia teramat-amat. Tapi ada juga setengah wanita tu endo dia dua-dua belah ovary dia affected, dia ada stage 4, dia ada cyst, tapi tak, period dia tak sakit. So maksudnya sakit tu dia tak semestinya correlate dengan severity ataupun tahap endo tu. Mungkin stage 1 tapi sakit period dia teramat-amat sangat. Ada juga wanita tu stage 4, bila scan baru nampak ada cyst. Kalau tak, kita tak tahu pun dia ada endo sebab simptom dia tak ada. Dia, Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, saya baru lepas jalani rawatan laparoskopi baru ni period. Usually 7 hari je, tapi sampai hari ni jadi tumpuk-tumpuk lendir sedikit, normal ke? So basically dia lari sikit daripada natural cycle yang puan selalu lalui. Tapi mungkin disebabkan oleh operation tu. Okay? Dia kacau sikit. Tapi maybe first month tu puan pantau dulu. Maybe selalunya doktor akan bagi follow up lepas operation tu dalam 4 hingga 6 minggu selepas operation. So mungkin masa tu puan boleh bagi feedback kat doktor, kenapa period saya lari sikit, dan juga boleh pantau macam mana period yang akan datang ni, adakah dia kembali normal. Mungkin period kali ni sebab operation dia lari sikit, tapi kita pantau dulu. Atilia Hanifah, macam mana bilangan telur merosot selepas operation? Sebab kita ada buat operation, kita potong ovary tu, kita belah dia, kita kopek dia. Macam kita kopek limau. So masa kita kopek tu, nak buangkan sis kat dalam tu, dia punya kulit tu ada telur-telur kat situ, pun boleh terbuang sebab dia halus sangat, kita tak nampak. Sebab kita hanya potong dengan mata kasar, kita potong, kita buang sis. Tapi pada masa sama, selaput sis tu ada juga telur-telur yang sihat yang kita terpaksa buang together dengan selaput sis tu. Okey, kantung sis tu. Sheila Nur Fazila, umur berapa paling efektif untuk cuba IVF? So basically tengok kepada kenapa ada kesukaran untuk mengandung. Okay? Ada juga setengah pasangan tu isteri dia umur 25 tahun tapi dia ada masalah. Contohnya tube tersumbat. Okay? So dia dah clear cut, dah memang kena buat IVF. So bukan faktor usia tapi lebih kepada kenapa ada kesukaran tu. Ataupun contohnya usia isteri 28 tahun tapi disebabkan faktor lelaki, sperma yang suboptimal yang memerlukan IVF, so kita akan buat IVF. So IVF ni dia tak ada had umur paling muda berapa, paling tua berapa, selagi ada telur selagi tu. Okay, cuma kalau nak buat rawatan fertility memang kita advise buat awal, start awal, sebab kita tahu faktor usia memberi kesan yang kuat kepada
bilangan telur. Kalau you all cuba tengok saiz telur dengan saiz sperma, secara mata kasarnya saiz telur tu memang lebih besar sangat-sangat daripada sperma, berapa kali lebih besar. So maksudnya untuk membentuk embrio tu, telur tu menyumbangkan jumlah yang kuat, yang banyak kepada kualiti embrio yang terhasil. Sebab itulah telur tu memainkan peranan yang utama. Tak katalah sperma tu tak, tapi sebab kalau kita tengok secara mata kasar pun kita tahu, telur tu sangat besar. So apa yang menyebabkan kualiti telur tu kurang boleh memberi kesan impak yang kuat kepada outcome rawatan fertility. Contohnya kalau kita tengok, kita bandingkan wanita yang ada endometriosis pada usia 28 dengan wanita yang ada endometriosis pada usia 38. Outcome yang wanita yang 28 tahun tu lebih baik daripada yang 38 sebab dia tak ada macam faktor kesan usia tu kurang pada dia berbanding dengan wanita yang usia 38 contohnya. Okay, so sebab tu kita advice buat start rawatan fertility awal. Dah dapat insyaAllah anak, nanti kita boleh bypass this and kita boleh move on, kan? Kita dah settle dah, and then kita teruskan the next chapter pula. Okay, aim asalkan doktor, kalau memang telur tak boleh rangsang, embrio tak jadi, AMH kurang, memang dah tak ada chance ya dok untuk pregnant. Kita tak boleh kata tak ada langsung, okay? So kita mungkin kata peratus kejayaan tu kurang, okay? So there is no macam absolute zero chance, okay? So sebab kita tak tahu, sebab ni banyak benda dalam dunia fertility yang kita tak boleh nak answer completely. Selagi ada telur, selagi tu boleh. Cuba, mungkin kadang-kadang bila kita cuba satu protokol dia tak berjaya, ya? Dan maybe the next one kita kena ubah protokol, macam ubah cara rangsangan tu. Kalau mula-mula dengan ubat dos yang full stimulation, maksudnya dengan injection semua tak naik telur tu, dan mungkin kita kena dengan low ataupun mild stimulation. Tetapi kita kena bear in mind, bila bilangan telur tu kurang, kemungkinan besar kita kena buat lebih daripada satu cycle untuk accumulate embrio tu, supaya ianya memberikan kita ada lebih daripada satu embrio, memberikan kita peluang yang lebih tinggi untuk mengandung. Okay? So ramai kalau dalam situasi ni dia akan makan masa, kita tak boleh nak expect satu-satu kitaran je lepas tu dah terus pregnant, walaupun itulah harapan kita, tapi kadang-kadang dia sukar. So ramai pasangan yang ada endo yang severe, yang dah buat operation kadang-kadang berkali-kali, satu cycle tu dapat telur contohnya, tapi telur dia tak bersenyawa, tak membahagi, so tak ada embrio untuk kita transfer. And then datang kembali, lepas sebulan 2 tu datang balik, kita tukar protokol, and then kita cuba cara yang lain, tengok respon lebih baik daripada yang first cycle contohnya. Dan kita tanya sama ada nak accumulate, sama ada nak buat lagi. So untuk kalau daripada satu ni dapat satu embrio, mungkin nak naikkan satu lagi embrio supaya kita ada good chance untuk mengandung. So itu antara cara nak buat. Tapi yes, definitely rawatan fertility ni memang mahal, memang orang kata kena deep pocket. Saya tak nafikan kenapa ramai yang tak dapat nak meneruskan rawatan fertility ni, sebab dia tak ada garanti, dan juga dia memakan banyak kos yang tinggi. Okay. So Puan Fariza Faizul, saya 3 kali operate endo dan recurrent lagi. Umur 36 tahun dan baru berkahwin. Fertility screening low risk untuk pregnant even with IVF. AMH 0.5, FSH 20. Doktor kata akan premature menopause anytime. Ada tak cara boleh lambatkan premature menopause? Okay. So kalau dia ada dua isu kat sini. Satu, bilangan telur tu kurang 0.5. Bukan tak ada telur, masih ada possibility telur tu habis awal, tapi kita tak boleh nak kata because AMH rendah definitely kita akan menopause awal. Tak semestinya, sebab kalau setiap bulan tu ada satu telur tu yang besar, ada ovulasi berlaku, masih boleh dapat period. Okay? Tetapi kita tahu bilangan telur tu kurang, maksudnya dalam sebulan tu mungkin satu je telur
rather than satu batch telur yang terpilih. Okay. So dengan AMH kita tak boleh kata okey lagi 6 bulan akan berhenti period, tak semestinya. Kita tak boleh nak anticipate that. Okay. Sekiranya nak buat rawatan fertility, most likely satu cycle IVF tu mungkin dapat 1 telur, dapat 2 telur at most, dan mungkin kena buat lebih daripada 1 cycle. Mungkin cara rangsangan yang biasa tidak sesuai, mungkin kena rangsangan dengan low stimulasi. Bila kita scan dah bagi ubat, scan tengok ada telur yang besar, kita sambut. Ada juga yang kita rangsang, kita scan, lepas tu tak ada telur, so dan kita berhenti. Kita cuba lagi next cycle, try sekali lagi. So itu yang antara yang kita boleh lakukan. Tapi sekiranya couple rasa okeylah doktor, sampai sini kami tak nak proceed dengan fertility, kami hanya nak jaga kesihatan dan kita tak nak menopause awal. Kalau umur masih muda, sometimes kita bagi ubat untuk period tu datang. Dan wanita sekiranya umur kurang daripada 40 tahun, dia putus haid ataupun menopause awal, selanjutnya doktor akan bagi ubat hormon supaya dia ada estrogen. Dia ada estrogen tu untuk protect dia punya tulang daripada osteoporosis, tulang rapuh. Dan dia memerlukan estrogen tu sebab kulit tu kering, vagina kita kering, so bila nak bersama sakit, so dia masih memerlukan hormon estrogen, walaupun hormon estrogen tu daripada pil. Okay? So itu adalah 2 benda yang berbeza. Satu fertility, satu lagi adalah kesihatan secara umum yang memerlukan hormon sekiranya menopause awal, sekiranya berhenti period awal. So masih boleh dapat period, tapi ini hanya dengan ubat bantuan luaran macam tu. Okay. Alright. So Puan Nashitah MZ, doktor, endo dan polio adakah benda yang sama? Tidak, dia ada benda berbeza. Kalau endometriosis dia lebih kepada radang di pelvis, cyst di ovary menyebabkan tube mungkin tersumbat ke. Tapi polip adalah macam isi lebih di dalam rahim. Polip ni dia jenis ketumbuhan yang macam kutil ataupun isi lebih kat kulit kita. Cuma di dalam rahim, bila di dalam rahim dia boleh mengganggu penempelan embrio tu. Dia boleh menyebabkan environment tu tak kondusif untuk embrio tu menempel. So selalunya kita boleh nampak polip ni masa pertengahan cycle kita, masa waktu subuh, kita nampak dinding rahim tu ada macam bulat je kat dalam dinding rahim tu contohnya. And then masa tu yang kita boleh buang polip tu dengan minor surgery dipanggil hysteroscopy ataupun polip removal. Kat situ yang ramai juga katakanlah polip tak dia bila kita buang, ramai juga yang berjaya mengandung secara natural, tanpa memerlukan ubat fertility. Okay, so itu antara apa yang kita nampak, especially bila kita rangsang, kita tengok telur dah besar, kita tengok kat rahim, ada polip. Kenapa dulu doktor tak nampak? Sebab kadang-kadang masa tengah period tu, dinding rahim tu dia tengah bleeding, kita scan, kita tak nampak ada polip. Sebab perubahan dalam dinding rahim tu menyebabkan polip tu nampak lebih terselah, orang kata lebih obvious masa pertengahan cycle, masa tengah dinding rahim tengah menebal, masa waktu subuh. So dan kita nampak ada bulat tersentil dekat antara dinding depan dengan dinding belakang rahim tu. Kat situ yang kita nampak dengan lebih jelas. Dan selalunya doktor akan advise untuk buang. Okay. Ain Naim, dok, perlu ke kita buat acupuncture before FET? So acupuncture adalah sejenis rawatan tambahan ataupun complementary medicine, di mana ramai yang pilih nak buat acupuncture sebab ianya memberikan lebih orang kata persediaan ketenangan, so banyak kajian-kajian medikal yang menunjukkan acupuncture dia tidaklah meningkatkan chance untuk penempelan, tetapi ia memberikan ramai pasangan kurang coping mechanism dia lebih much better, ataupun dia kurang stres. Sebab masa buat acupuncture tu somehow kita dapat macam me time untuk kita bertenang, sebab it will take some time masa buat acupuncture tu. Cuma kadang-kadang masa acupuncture tu mereka ada juga bagi macam air teh herbal ke, ubat-ubat herbal yang tu yang kita minta
Kalau boleh elakkan, sebab kadang-kadang kacau dengan ubat pil-pil yang kita bagi hormon tu. Nanti dia berlaga sama dia, kita tak tahu apa jadi kat badan kita. So itu kalau boleh jangan, hanya acupuncture sahaja. Ada juga yang buat treatment selepas FET, di mana dia letak macam hot pack dekat rahim. Okey, yang tu pun kita minta elakkan, sebab kadang-kadang dia boleh mengganggu. Kita tak tahu sama ada dia mengganggu penempelan ke tak. Sebenarnya acupuncture tu before FET, macam nak build up ke arah FET. Tapi selepas FET kita galakkan untuk elakkan. Okey. So seterusnya ialah laporan Nura Abdul. Saya buat IVF lepas laparoskopi sisi sebelah kanan. Masa proses kutip telur ovary belah kanan lebih sikit dari kiri. First IVF berjaya dan saya selamat bersalin. Alhamdulillah puan, tahniah. Okey. So tu antara success story, okey. Sebab isunya dengan IVF dan juga endometriosis tu, kenapa endometriosis tu rawatan dia lebih ke arah IVF untuk fertility, sebab kita boleh senyawakan telur dengan sperma di magma, kita nampak perkembangan embrio tu, sebab kita tahu tube tu dekat dalam pelvis ya. Kalau persenyawaan embrio tu mungkin tak optimal, sebab dekat pelvis tu dia ada radang disebabkan oleh endo tu. Okey. Nun Syahrizati Yusof, dok berapa IVF cost di Sophia Fertility? So IVF cost ni bergantung kepada protokol yang seseorang wanita tu ambil, seorang pasangan tu ambil. Kalau protokol yang full stimulation, selalunya kita target antara 14 hingga 18 ribu. Okay? Tapi kalau low stimulasi, mild stimulasi mengikut apa yang diperlukan. Itu macam orang kata ala carte lah. Untuk setengah wanita dia sesuai dengan low stimulasi, yang tu bergantung pada hormon, berapa banyak hormon yang diperlukan. So itu antara 11 hingga 15 ribu. Kurang sedikit sebab ubat yang dipakai kurang. Okay, contohnya bilangan telur dia kurang. So kita mungkin tak perlukan full stimulation, tak perlukan cocok terlampau tinggi dos dia. Sebab itu sahaja, katakan 4 je telur, 4 sahaja yang kita perlu rangsang. So dos mungkin kita tak perlu tinggi sangat. Okay, tapi kalau ada banyak telur, dan usually kita akan buat full steam. Okay, so itu yang kita kena tengok AMH dia, kita kena kira berapa telur dia sebelum kita start rawatan IVF. Okay. Masa ni juga Sophia dia basically ada promo. Ni dah orang kata promote lah pula. Tapi dia ada promo bulan 11 dengan bulan 12 untuk IVF. So boleh check on that. Okay. Seterusnya ialah Puan Nashita MZ. Okay doktor, thank you. Can't wait to see you. Alright, welcome Puan. InsyaAllah nanti jumpa. Okay. So Puan Syazah Sahira.R, kalau PCOS selain Clomid rawatan apa boleh ya dok? Untuk PCOS banyak rawatan. Selalunya doktor akan start dengan optimizekan PCOS punya control, especially dari segi dia punya, kalau ada BMI dia tinggi sikit, kita mungkin nak advise untuk optimizekan, turunkan sikit berat badan, okay? Macam dalam 3 hingga 5 kilo. Pada yang sama kita akan bagi metformin, kita make sure dia on folic acid, vitamin D, CoQ10, okay? Kurangkan pemakanan orang kata yang tinggi dalam gula ya. So sometimes kita minta jumpa dengan dietitian juga. Dan kita start rawatan Clomid. Kalau tak boleh Clomid, kita boleh buat IUI. Okay? Kalau tak IUI, kadang-kadang telur tu degil, dia tak nak lah membesar. Kita dah bagi dos tinggi pun sama juga, buat dirt je. Yang tu yang kita kena buat IVF. Especially wanita yang lean PCOS. Maksudnya kurus, tak ada masalah berat badan. Tapi bagi ubat, telur dia buat tak tahu je, tak terangsang pun. So itu yang sampai kena buat IVF. Tapi insyaAllah PCOS ada good outcome. Okay, sebab telur dia banyak. Kita je yang kena bantu rangsangkan dia. Puan Syamimi 1001, salam dok. Okey ke makan Visan dalam jangka masa lama? Saya endo stage 4, 2 kali IVF fail. Nak buat IVF kali ketiga tapi masih lagi kumpul duit. Faham puan? Okey ke makan Visan lama sementara tunggu betul-betul bersedia? So Visan antara ubat yang kita gunakan untuk kontrol endo, selain pada injection yang Lucrin tu, yang suppress endometriosis yang sebulan sekali tu.
So Visan should be okay, sebab ramai juga yang in between rawatan fertility, kita tak nak endo dia naik balik, nanti kan terpaksa buat operation lagi. So itu yang kita tak nak. So dengan Visan, cuma bila nak start balik IVF, minta puan jumpa dengan doktor, plan bila nak buat, contohnya nak buat bulan depan. So bila shoot off Visan tu, mungkin ada beberapa time untuk wash off period sebelum start IVF semula. Puan Basnah _my dog normal ke kalau awal datang period keluar warna coklat gelap? Ia boleh juga as long as nanti period ada yang darah merah. So setengah wanita the first 1 or 2 days dia ada coklat-coklat, spotting dia tak. Then dia dapat period darah merah, pakai pad semua. Lepas tu then dia nak berhenti, dia mungkin coklat balik. So tu boleh berlaku. Tapi apa pun saya minta puan just check dengan doktor, buat scan, buat check hormon, just make sure everything okay, kita tak miss anything. Sebab kadang-kadang boleh juga period tu merah, okay? Lepas tu dah berhenti, dah kering, tiba-tiba dia ada spotting in between period. Lepas tu dapat period balik. So dia panggil intermenstrual bleeding. Maksudnya antara 2 period tu dia dapat spotting. Kadang-kadang situasi macam ni ada polip ke kat dalam rahim dia, ya, kat pelvis, dekat dia punya cervix. Sebab tu dia punya tu ada coklat-coklat, dia macam pendarahan yang tak lancar orang kata. So antaranya kita nak rule out, sama juga dengan buat pap smear. So kita just make sure everything okay. Dan kalau dah check semuanya normal, then most likely that is quite normal. It's okay for you to have that kind of bleeding pattern. Okay. So seterusnya Nadia Hamdan. Salam doktor, kalau progesteron tinggi kenapa ya tapi tak pregnant? Progesteron tinggi, tengok hari apa sekitaran tu yang kita ambil darah progesteron. Selalunya orang buat progesteron tu macam seminggu selepas ovulasi, nak tengok ada ovulation ke tak. Okay. So kalau wanita yang PCOS, dia tak ada ovulasi, progesteron dia rendah. Okay. Progesteron tinggi menunjukkan ada ovulasi. Okay. So kena tengok kat konteks mana, hari keberapa cycle you yang ambil progesteron untuk interpret apa maksud progesteron tinggi. And Diana _AR, doktor, Visan tu boleh beli di farmasi atau kena doktor prescribe? Kena doktor prescribe. Okay, sebab dia ubat, dia bukan suplemen. So tak boleh main beli macam tu je. So kena doktor prescribe. Pro2 _Enma, doktor, ada tak ubat untuk kecukan ovarian endometriosis? Untuk kecukan, kita tak ada ubat untuk kecukan endometrioma tu sebab dia dah ada darah dalam tu. Dia bukannya air biasa, dia dah ada darah beku kat situ. So selalunya doktor akan kontrol dengan pil, macam pil Visan, ataupun injection untuk maintain dia punya saiz. Mungkin kecil sikit tapi dia tak akan hilang sendiri. Okay, dia boleh berada. Fida _Rahmat, doktor, saya nak minta pendapat doktor, jika sis kembali bersaiz 5 cm. Untuk teruskan proses fertility, perlu ke buat pembedahan untuk buang sis dahulu atau tidak? Endo stage 4. So kalau situasi macam ni, selalunya kita akan buat AMH dulu. Untuk tengok sama ada AMH tu, result telur tu okey tak. Adakah dia kedua-dua belah ovary yang terkesan? So kadang-kadang sebelah je yang sis besar, sebelah lagi ovary dia okey. So mungkin boleh consider buat IVF, especially ovary yang tak ada sis tu, kita boleh dapatkan telur dari situ. Ovary yang ada sis tu, kita cuba elakkan masa kita nak kutip telur tu, terkena jarum tu kat endo tu. Okay, kita cuba pergi kat folikel yang sekeliling dengan dia, elakkan sekiranya MH tu dah terkesan. So, tapi kalau MH tu okey, dan dia tak pernah operate lagi sebelum ni contohnya, dan maybe buang sis tu antara cara yang pilihan utama sebelum buat rawatan fertility contohnya. Okay? Tapi situasi macam ni lebih kena bincang dengan doktor puan dan tengok ada tak option selain pada operation. Sebab kalau AMH tu dah rendah, kita lebih ke arah fertility. Kalau AMH tu masih normal, masih bagus level dia, dan possibility untuk buat operation. Okay? Nura Abdul, Visan tu merepukkan tulang ke dok kalau makan dalam jangka masa panjang? Tak, dia tak macam injection yang Lukrin tu. Lukrin tu tak boleh lebih daripada 6 bulan. Cocok dia
Di mana kalau lebih pada tu boleh menyebabkan tulang rapuh. Tapi Visan tak. Okey. Puan Salma _1991, salam dok, saya ambil Visan dah setahun tapi bila scan sis saya makin membesar. Saya dah 2 kali operate buang sis tapi lepas operate sis masih ada. Ya betul Puan, kadang-kadang walaupun kita dah cuba sedaya upaya makan Visan ni, dah buat operation tapi dia masih aktif. Okey. So macam mana nak buat? So kalau situasi ni memang mencabar, sometimes kita kalau boleh kita pregnant, kita buat rawatan pregnant, dan itu yang lebih baik sebab bila pregnant endometriosis tu tak aktif. Dan lepas masa pregnant tu 9 bulan, 10 bulan dia tak aktif, lepas tu breastfeed pula. Breastfeed try untuk 2 tahun ya. Dan dia akan suppress endo. Sebab tu ramai yang lepas dia bersalin ya, dia endo tu tak seaktif dulu. Okay, although tak semua. Okay, so maybe consider ke arah rawatan fertility sebab dah 2 kali operation. Okay, walaupun makan Visan masih aktif, so sometimes kat situ yang kita kena berhati-hati ke arah mana. Ada possibility terpaksa juga operate sebab sis tu masih besar. Cuma mungkin kena tengok AMH, tengok result telur tu. Okay. So, bincang dengan doktor, explore apa possibility yang boleh buat selain pada operation. Ada tak option lain? Okay. Sofi Muhammad Saleh, Assalamualaikum Dr. Saleha. Waalaikumsalam Puan, tak ada soalan ni. Bagi salam je, saya jawab je lah. Okay. Hana ZNDN, sis 7cm boleh sembuh ke doktor dan boleh pergi ke? So sis 7cm kita consider besar Puan. Okay. So buat AMH kalau dan daripada situ tengok ke arah mana. Perlu ke kalau sis 7cm selalunya lebih ke arah operation sebab dia dah besar. Okay. So bincang. So ramai juga yang lepas buang sis tu dia boleh berjaya mengandung secara natural. Never say never. Okay. So cuma masa lepas buat operation tu kena ada follow up, kena ada target 3 hingga 6 bulan. Kalau tak berjaya kena start rawatan fertility. Okay. And Jana.J, Dr. why telur besar tak sama saiz? Next IVF, how to overcome this? Oh, dia macam tak synchronize. Especially wanita yang telur dia banyak, contohnya macam PCOS, ada yang kecil ada yang besar. Sometimes itu boleh berlaku. Okay. Macam mana kita nak overcome this? Sometimes sebelum start IVF, contohnya sebelum start rawatan IVF, kadang-kadang doktor bagi ubat untuk have a withdrawal bleed. Dia macam reboot the whole system, make your hormone kepada baseline betul-betul, baru kita start rangsangan. Usually kita tak boleh nak anticipate siapa yang telur dia tak synchronize, telur dia tak sama besar. So ada yang besar-besar, yang kecil-kecil. So bila nak kutip telur tu, kita nak divide, kita tak boleh nak dapatkan sebanyak yang mungkin. So dapat yang telur yang besar, ada few, and then yang telur yang kecil pun ada few. So kita tak boleh nak maximize bilangan telur tu. So mungkin sekiranya Puan akan start another cycle, mungkin minta doktor bagi ubat untuk you have a withdrawal bleed. Maksudnya kita initiate period you, kita buat you dapat period. Macam bila kita buat tu, dia akan reboot you punya hormon. So then bila kita rangsang, dan you punya respon lebih baik, telur-telur tu saiz dia lebih synchronize sebab kita start at the baseline level rather than just ikut period you bila. Okay. Basnah_my, berapa kos IVF dok? Usually antara 15 hingga 20k. So cuma kadang-kadang kita advise untuk extra sebab bila dah mengandung, insya-Allah banyak lagi ubat yang kita akan minta Puan ambil untuk kuatkan rahim sampai at least 10 minggu, 12 minggu macam tu. Kak Cik Wawa, dok, saya pernah ectopic, betul ke kalau next pregnant boleh jadi ectopic? In a way betul Puan, sebab ada tube satu lagi tu. Tetapi untuk wanita yang pernah ectopic, kita galakkan untuk basically datang scan awal, pastikan kandungan dia dekat dalam rahim. Okay. So although ini yang kita nampak, ini kita advise untuk mereka yang pernah ectopic, bila mengandung lagi kena scan awal, pastikan dia
kandungan tu kat dalam rahim. Okay, alright. So bila wanis 2, dok boleh dok advise tentang ectopic pregnancy, ikhtiar hamil selepas ektopik. Okay, so basically untuk ektopik, selalunya dia, ektopik tu apa? Dia basically mengandung luar rahim. Dia punya kantung penimpilan tu berlaku dalam tube fallopian kebanyakannya. Okay, di mana dia terpaksa buat operation buang tube tu. Okay, so apa advice? Okay, selepas dah recover daripada operation, usually doktor akan advise untuk biar period tu datang secara regular, mungkin sebulan 2, and then cuba start untuk mengandung. Kalau mengandung, kena scan awal. Okay, of course yang lain tu samalah, folic acid, vitamin D. Ada tak apa-apa yang boleh elakkan daripada mengandung luar rahim sekali lagi? Yang tu suka sikit kita nak advice, sebab embrio tu yang decide kat mana dia nak tempel. Okay, so itu antara yang berlaku, lebih kepada pemantauan. Okay, RNR Nadia Rushdi, salam dok, saya dah 2 kali IUI tapi gagal, telur banyak tapi tak matang. Saya konsum Clomid saja tak cocok, jadi untuk next cycle dok suggest Clomid dan cocok. Kalau saya time intercourse sahaja tak buat IUI, peluang berjaya tinggi tak? Maksudnya kalau telur tak matang ni selalunya saya tak pasti, dia punya diagnosis lebih ke arah PCOS. So kadang-kadang untuk PCOS ni dia lebih a bit tricky sikit, sebab telur tu dia ada dia punya kadang-kadang kita bagi Clomid dia buat tak tahu je. Okay, kalau kita bagi injection pun kadang-kadang dia jual mahal macam tu, dia tak besar juga. So boleh cuba try, tapi isunya ialah selalunya bila jadi macam ni, sometimes doktor just revert kepada IVF terus, sebab kita rangsang, betul-betul rangsang. Okay, banyak telur naik, telur tu matang. Okay, and then kita senyawakan dan kita bekukan. Okay, so itu antara cara yang lebih orang kata efektif. Boleh tak time sexual intercourse sahaja, tak perlu IUI. Bila dah inject boleh tu boleh, cuma kita risau kejayaan dia tak setinggi rawatan IVF. Okay, so betul ke PCOS tu kena IVF je? Tak semestinya. Okay, bergantung pada setiap wanita. Kalau dia ada respon, kita bagi Clomid, kita bagi ubat untuk rangsang telur tu besar, dan that's good, dan kita boleh continue. Tapi kalau kita dah bagi Clomid, dia tak respon, telur tu masih kecil, maksudnya dia perlukan rangsangan yang lebih kuat. So cuma isunya ialah kalau buat IUI, kita tak boleh bagi dos yang tinggi sangat, nanti banyak sangat telur yang matang dan ada risiko multiple fertilization, multiple pregnancy. Maksud multiple lebih pada 2 pregnancy. So dan itu akan menjadi risiko lah kandungan tu. So kita tak boleh bagi macam buat IVF, sebab IVF dia persenyawaan dekat luar, maksudnya dekat makmal, dan kita boleh kontrol berapa kita letak balik. Kat situ beza dia. Okay, Puan Izzat why Dr. Sofia ada offer pre-treatment with GnRH agonist ke untuk adenomyosis? Untuk adenomyosis usually apa rawatan yang akan dilakukan? Sofia ada offer uterine artery embolization ke untuk adenomyosis? So untuk adenomyosis ni adalah seolah-olah endometriosis yang berlaku antara masa rahim tu. Maksudnya dia ada height antara sel-sel di dalam dinding rahim tu. Maksudnya bila period, sel-sel dekat dalam dinding rahim tu pun period, dan menyebabkan pendarahan tu berlaku di dalam dinding rahim, tapi dia trap dan menyebabkan rahim tu bengkak, dia macam bentuk bulat, globular macam tu, dan dia boleh mengganggu dari segi kebolehan untuk embrio tu untuk menempel, ya. So kalau macam ni, apa yang kita buat? Betul, kita bagi injection untuk tidurkan endometriosis. Itulah yang macam Leucrin, Differalin, yang tu yang kita buat sebelum kita masukkan embrio tu. So bila endometriosis ataupun adenomyosis tu dah tak aktif ataupun dah under control, masa tu kita letak embrio tu.
So itu yang kita buat. Sometimes kita bagi 1 injection, sometimes sampai 2 atau 3, tengok keadaan, tengok symptoms, tengok stage endo ataupun adenomyosis tu sebelum kita tak embrio. Tapi kita tak ada treatment untuk uterine artery embolization tu, kita tak buat sebab dia memerlukan teknik rawatan yang berbeza, memerlukan radiologi ya. So Sofia tak ada yang tu, hanya ada ubat sahaja untuk kontrol adenomyosis. Nadratul Nisa, APA perlu buat jika ada polip. Apa perlu buat? APA dia huruf besar. Okey, apa perlu buat jika ada polip? Kalau ada polip, senang je kita kena keluarkan polip tu dengan minor surgery, di mana banyak tempat kita buat day surgery saja ataupun macam admit malam esok tu keluar contohnya, di mana kita buang je polip tu dengan masukkan kamera di dalam rahim, dan hujung kamera tu dia ada macam shaver, dia akan shave, and then kita buang polip tu. Sekejap je, masa dalam setengah jam, sejam macam tu dah settle, and then lepas tu kita hantar kat makmal lah yang polip tu confirmkan dia polip. Okay, so itu antara yang kita buat. Ninier Ian, dok, ubat-ubat boleh di luar atau perlu dok sahaja bekalkan? Bergantung, selalunya ubat-ubat yang perlukan prescription selalunya doktor yang kena bagi. Saya tak faham apa yang puan nak tanyakan. So kalau suplemen boleh beli di luar, okey. Setengah ubat macam glucofage sometimes you boleh tunjuk je kat farmasi, saya dah memang on this, saya nak repeat prescription, so farmasi boleh bagi. Tapi ubat macam Visan, ubat yang masih yang banyak lagi lebih orang kata perlukan prescription tertentu, selalunya farmasi tak tak berapa comfortable nak bagi just macam tu, perlukan prescription ubat daripada doktor. Didia, doktor, macam habatus sauda boleh amalkan ke sebagai salah satu ikhtiar untuk kurangkan endo? Susah sikit sebab kita tak ada evidence sangat dari segi jurnal medical yang kata habatus sauda tu boleh mengurangkan endo. Okay? So sebab endo tu dia akan tak aktif dengan bila kita suppress estrogen. Okay? So itu yang kita kena settlekan kat situ. Nur Aini, EA, kenapa polip saya berulang setiap tahun ya doktor? Walau dah buang setengah wanita, dia ada risiko dapat polip lagi. Okay, so basically trick dia adalah lepas buang je polip, kita try make puan pregnant. Okay, and then kita tengok daripada situ. Kalau tak nak pregnant, mungkin boleh consider pemantauan macam 3 bulan sekali, ataupun pakai Mirena contohnya untuk make sure dinding rahim tu nipis. So mungkin ada faktor hormon juga menyebabkan polip, tapi make sure is polip, bukan masalah lain, contohnya hyperplasia ke yang menyebabkan dinding rahim tu tebal. Zur Azli, kalau nak cek kesuburan klinik doktor boleh ke? Boleh, memang klinik kesuburan, klinik Sofia tu bulan ni pula memang ada promotion. Ni dah promosi dah bulan November ni sebab the World Fertility Day bulan November. So kalau mereka yang datang ke Sofia, dia boleh dapat free sperm test dan juga AMH. Kiranya banyaklah juga diskaun tu, hanya bayar untuk konsultasi doktor dan juga scan. Okay, so boleh check nanti dekat dalam Instagram Sofia ataupun Instagram saya pun ada poster mengenai pemeriksaan kesuburan. Okay, Ninier Ian, AMH adakah accurate dok? Well, AMH lebih objektif, dia tahu level dia berapa, tapi dia tak adalah translate. Okay, katakan level AMH tu 10, bukan bermaksud ada 10 lagi telur, tak. Dia adalah paras value hormon yang dikeluarkan oleh telur-telur tu. Kita tengok kat graf, dekat mana level AMH tu dan mengikut usia wanita. So dia lebih objektif rather than daripada scan. Bila scan kita kira 1, 2, 3, 4 berapa telur. Dan kadang-kadang kita tapi bulan lepas bila kita kira telur tu banyak, contohnya, tapi kenapa ni sikit. So itu isunya. So bila kita ada AMH, kata level ni, this is the level, this is what we anticipate the response would be kalau kita rangsang. Apakah hormon, berapakah dos yang kita nak bagi, AMH akan membantu. Okay, daripada situ. Alright, Rino Amni, Mirena boleh induce autoimmune disease tak? E.g. rheumatoid arthritis. Tidak, Mirena tidak menyebabkan autoimmune disease sebab dia adalah, Mirena ni adalah alat kita pakai kat dalam
yang dekat badan alat Mirena tu dia ada progesteron yang menyebabkan dinding rahim tu nipis. Okey. So itulah Mirena. Selalunya kita bagi dia didesign untuk mereka yang ada heavy period. Period dia heavy, dinding rahim tebal macam hyperplasia, Mirena boleh ubati sebab dia direct terus kat dinding rahim tu, kontak dia terus je. Okey. So tapi dia tak menyebabkan autoimmune disease. Okey. Basnah_my dot klinik kat mana? Klinik saya kat Sophia Fertility. Kami ada 2 branch, satu kat PJ, satu kat Bangi. Saya punya dekat Bangi lah. Saya kerja kat situ. Hannah ZDN. And kalau ada sis, mesti kena pantang makan apa sebab sis saya 7 cm. Tak ada pemakanan. Ramai yang tanya, doktor apa nak elak. Kalau sis ni, masalahnya apa yang kita makan, dia tak translate directly kepada sis. Okay. So ada tak apa-apa yang kita kena elakkan? Ramai yang kata, tak boleh makan soya, tak boleh makan makanan yang ada tinggi estrogen. Tempe lah, apalah. Isunya ialah ovary kita secret estrogen lebih banyak daripada tempe, soya yang kita ambil. Kalau kita ambil soya tu, kena makan berbakul-bakul. So kita tak boleh dari segi diet sahaja yang boleh kontrol endo tu. So isunya kenapa dia berlaku, kenapa ada sel dinding rahim berada di luar rahim dekat ovary, period pula tu dekat ovary kita. Yang tu yang kita tak tahu exactly why. Masih kita tak boleh nak kupaskan macam-macam teori, tapi kita tak boleh nak tahu exactly what happened, kenapa. Nur Syahrizati use. Okay dok, apa reason eggs tak mature lepas egg pick up ya? Kenapa egg tak mature? Selalunya masa kita kutip telur tu, kita nak pastikan saiz dia matang. Selalunya kalau saiz tu antara 18 mm ke atas, usually telur tu matang. Tapi kalau wanita tu ada banyak telur, kadang-kadang ada telur tu matang, ada telur tu tak matang sebab dia banyak sangat. So kita kena kutip pada hari kebanyakan telur tu matang. So kalau kita lambat sangat, telur yang dah besar tu pecah pula. Kalau kita awal sangat, telur tu tak banyak pula, telur tak matang. Okay. Selalunya masa kita nak kutip tu, kita nak pastikan kebanyakannya dah 18 mm ke atas contohnya. Dan kita buat hormon estrogen, pastikan hormon estrogen dah naik tinggi. So antara tanda-tanda yang kita buat sebelum egg pick up. Tapi masa egg pick up tu memang kita anticipate tak semuanya matang. Ada yang matang, ada yang tak. Cuma macam mana nak tahu exactly adalah by embryologist tengok telur tu under the microscope, baru kita tahu sama ada telur tu matang ke tak. Sebab hanya telur yang matang sahaja yang boleh kita senyawakan ataupun cocok buat iksi dengan sperma. Okey. Asrul Amin, kalau vaginismus boleh ke buat IVF? Kalau isi saya vaginismus, kami boleh cek kesuburan sama-sama tak dok? Ya boleh. Ramai juga wanita yang vaginismus sebab dia banyak kompleksiti dalam hubungan suami isteri. Sometimes antara rawatan yang dia nak buat dahulu adalah buat IVF. Ramai juga yang kita buat IVF, kutip telur, simpankan embrio dia. Sementara tu dia buat rawatan untuk vaginismus juga. Okey. Ada juga, ramai juga mereka yang memang ada vaginismus, dalam usaha untuk overcome ataupun sembuh daripada vaginismus, kita buat pemeriksaan kesuburan. Ramai juga yang mengalami masalah kesuburan juga. So kadang-kadang bila kita scan baru nampak ada cyst. On top of that, dia ada vaginismus. So dia ada multiple factors. So kalau macam tu, kita tahu kadang-kadang vaginismus ni memakan masa. So dan dia boleh memberi kesan kepada kesuburan. So sometimes kita buat rawatan tu together. So dekat klinik Kak Sophia, basically kita ada juga counselor yang boleh bagi advice mengenai vaginismus dan kita work together dari doktor fertility dan juga pakar psikologis untuk bantu couple yang ada vaginismus. So selalunya kita buat concurrently sebab by the time mereka yang ada vaginismus datang kat klinik, dia dah maybe dalam dah 2 tahun berumah tangga ataupun dah 5 tahun, ada juga dah 10 tahun bersama tapi tak boleh nak melakukan hubungan suami isteri lagi.
So dia dah ada faktor-faktor kesuburan mungkin dah terjejas juga. So sambil-sambil tu kita buat sekali. Okay. So Puan Basnah _my, kalau pap smear tu dia boleh detect apa dok? Pap smear tu dia boleh detect macam sel-sel yang tak sihat dekat pangkal rahim. Okay. So itu dia ada tak detect kesuburan? Tak juga, dia tak. Pap smear dia lain, dia tengok pangkal rahim. Ya. Yeah? Mira _Kama, CoQ10 brand Absolute sama tak dengan Vitamod? Tak kisah brand apa, cuba tengok berapa amount CoQ10 tu. Selalunya kita advise 100 hingga 200 mg. Okay. Sehari. Perdua _Anmar, dah operate sama lah macam saya, dah operate 2 kali, ambil Lukrin juga dan ada lagi. Dok cakap sebab tak cuba untuk pregnant. The problem is saya bujang. Ya, faham. So setiap orang berbeza dia punya jodoh dia. Okay. Tapi nak cakap kat sini ramai juga yang ada endometriosis, dia buat AMH walaupun dia single. Okay, dia buat AMH, tengok result telur dia okey ke tak. Sometimes bila result telur dah kurang, walaupun dia single, dia simpan telur tu dulu. Okay. So dia simpan, freeze the egg. Sebab kat sini dari segi hukumnya dah ada kelonggaran untuk bekukan telur sebab dah ada penyakit endometriosis tu, dan endometriosis tu boleh kembali walaupun dah try dengan visa, dengan Lukrin, kadang-kadang boleh datang balik. So antara cara dia buat adalah bekukan telur tu dulu. Nanti bila dah berumah tangga, katakanlah dah 6 bulan mencuba, tak ada rezeki dan mungkin dah boleh pakai telur tu. Okay, so itu antara apa yang buat. Okay, alright. So banyak lagi soalan ni, alamak. Okay, so saya tak dapat nak jawab semua. Okay, sebab masa dah terhad. Cuma kita akan cuba jawab secara offline, bermula daripada Puan Zaimah 114. Dan juga basically just nak kabarkan ya, dari segi kini Sofia dah ada 2 cawangan, satu kat PJ, satu kat Bangi. So boleh pilih yang mana yang dekat dengan rumah dan senang pergi. Okay. So dia dah ada pilihan lain. Pada masa sama Sofia juga ada promo untuk buat rawatan kesuburan bulan 11 ni. Pada masa sama ada juga promo untuk IVF sempena ulang tahun Sofia bulan 11 dan juga bulan 12 ni. Okay. Dan juga hari Minggu ni sempena cuti panjang Deepawali ni, kami akan ke Kelantan, okay, ke Pantai Timur. Kalau ada sesiapa kawan-kawan kat sana nak join, boleh saja DM dan kita akan buat dekat program tu di Hotel Perdana Kota Baru hari Sabtu ni. Dan untuk doktor-doktor GP, doktor-doktor di Kelantan, kita akan jumpa pada 12/11. Okay. So hopefully perkongsian ni dapat manfaat. And then kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa nak tanya pasal promo ke, pasal keadaan nak tanya, boleh saja DM saya dan juga pembantu saya Amira akan cuba jawab soalan. Okay. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.